Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi terima kasih kepada penceramah kita Cikgu Azizul Ahmad yang akan memberikan perkongsian yang sangat menarik iaitu how to score mathematics A. InsyaAllah semoga perkongsian dan juga bimbingan ilmu yang akan dikongsikan oleh Cikgu Azizul Ahmad kita akan memberikan manfaat dan juga sebagai persiapan untuk menghadapi SPM. Kita SPM matematik bila? Dah dapat date? Tarikh dah ada dah? Tanya budak-budak ni. Bila kertas matematik? Ingat berapa bulan? Isnin ni ujian lisan bahasa Melayu kan? Berapa bulan matematik? 16 bulan 2. Okey, terima kasih. Jadi bagi pihak DAJ, maaf bagi pihak DAJ, saya mengucapkan terima kasih kerana Cikgu Azizul Ahmad sudi bersama-sama kita pada petang ini, insyaAllah bermula jam 3.45 sehingga 4.30. InsyaAllah kita akan mendengar sendiri apakah yang akan dikongsi oleh Cikgu Azizul Ahmad. Tapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan penceramah kita. Sebenarnya tak asing lagi Cikgu Azizul Ahmad merupakan guru pakar matematik lebih 20 tahun berpengalaman dan seorang penulis modul matematik tingkat 1 hingga 5, telah ataupun banyak memberikan bengkel dan teknik menjawab SPM lebih daripada 30 buah sekolah. Dan kalau kita type nama Cikgu Azizul Ahmad ni, sebenarnya seorang YouTuber telah menghasilkan lebih 300 video berkaitan matematik. Jadi pelajar-pelajar boleh search nama Cikgu Azizul Ahmad, subscribe dan akan lihat banyak video-video matematik yang telah dikongsi oleh Cikgu Azizul. Dan sesi kita pada petang ini pun saya rekodkan dan saya akan share di YouTube. Kalau ada yang terlepas, ada yang nak lihat balik macam mana teknik dan juga cara yang akan dikongsi oleh Cikgu Azizul, nanti boleh rujuk di YouTube. Dan yang paling menarik, Cikgu Azizul telah mencipta pelbagai inovasi bagi topik tertentu yang digunakan oleh guru-guru matematik di seluruh negara. Jadi tanpa melengah masa, saya menjemput Cikgu Azizul Ahmad untuk membentangkan seminar How to Score A Mathematics 2023-2024. Silakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita ada Akib Ilham Black Sri dengan Syafiq Zan. Kita ada 4 orang saja, tapi tak apa. Sebab nanti mungkin recording kita ramai orang tengok. Okey, hari ni kita nak buat perbincangan soalan-soalan sebahagian daripada kertas 2 sebenarnya, dan cikgu tak sempatlah nak ajar semua sekali sebab kita terhadkan masa kita 1 jam setengah. Sekarang ni pukul 3.45, so kita akan habis pukul 5 suku lah, 1 jam setengah kan. Jadi kita akan buat cikgu select soalan-soalan yang cikgu rasa menarik untuk kita bincangkan. Antaranya soalan nombor 1 ni kewangan form 3, kewangan form 3 dengan ciri ROI semua ni. Lepas tu kita tengok juga soalan cukai nombor 2 form 5. Lepas tu soalan insurans nombor 3. Lepas tu kita ada soalan sukatan syaratkan data terkumpul yang form 5 punya. Kita akan lukis histogram nanti. Lepas tu kita ada soalan graf gerakan form 4. Yang ni dicampur adukkan, soalan graf gerakan ni dicampur aduk dengan cukai. Ni cukai, ni kira cukai SST. Lepas tu kat bawah ni kita nak kira apa ni,
Yang ni adalah soalan serentak. Nanti kita akan kira kan. Lepas tu kat sini kita ada rangkaian dalam teori graf, so form 4. Lepas tu kita ada soalan kewangan, perusahaan kewangan form 4 juga. Jadi itu cikgu pilih untuk kita bincang petang ni. Dan macam awak sedia maklum SPM yang sekarang ni, yang zaman sekarang ni, yang dah baru 2 batch sebenarnya, awak batch yang ketiga sebenarnya, kita tak dapat predik lagi dia punya pattern soalan dia. Nampak gaya macam lembaga peperiksaan, dia tak nak kita predik soalan, dia nak kita ready dengan semua bab. Jadi ini jadi satu masalah lah, sebab skop dia sangat besar. Kalau zaman dulu kita dah tahu dah, soalan nombor 1 apa nak keluar, nombor 2 apa nak keluar, kita boleh tahu dah. Kita fokus kat situ je lah. Walaupun soalan dulu susah, tapi kita dah ready dengan soalan susah tu. Zaman sekarang ni, dia soalan tak susah sangat sebenarnya. Dia tak susah sangat, cuma masalahnya adalah kita tak boleh predik soalan dia. Kita kena ready dengan semua benda. Daripada form 1 sampai form 5, kita ada berapa topik lebih, kurang 60 topik lebih, kita nak kena ready. Jadi macam masalah lah kan. Tapi nak buat macam mana kan, kita dah memang berada kat zaman tu, so kena hadap lah benda ni. Okay, jadi kita mula dengan soalan pertama, iaitu soalan kewangan form 3. Okay, dan macam biasa kalau cikgu ajar kurang jelas ke, kurang faham ke, sila maklumkan. Pada mulanya, Encik Azmi membeli 50,000 unit share syarikat Nextgram Berhad bernilai 12 sen unit. Selepas itu beliau menambah lagi 30,000 unit pegangan share dengan harga 9 sen unit. Okey, nampak tak, dia beli saham sebanyak 2 kali. Kalau kita belajar dekat form 3 dulu, ini dinamakan sebagai strategi pemurataan. Kita beli saham banyak kali, ini namanya strategi pemurataan. Apabila tahun kewangan berakhir, syarikat telah memberikan dividen sebanyak 7% kepadanya. Setelah itu beliau telah menjual semua pegangan share-nya dengan harga 15 sen unit. Okey, soalan pertama kita nak kira purata kos seunit share yang dibelinya. Dia beli 2 kali. Kita nak kali pertama dia beli harga 12 sen unit. Kali kedua dia beli harga 9 sen unit. Kita nak kira berapakah purata kos dia. Okey, nak cari purata kos ada formula sebenarnya. Dan formula ni dalam exam dia tak bagi. Itu masalah. Awak kena hafal formula ni. Purata kos soalan A. Purata kos seunit share. Sebelum tu minta maaf, cikgu punya tulisan ni tak berapa cantik. Antara sebab ni adalah sebab cikgu baru beli laptop ni. Cikgu tak berapa selesa lagi dengan pen dia. Dia agak keras mata dia. Jadi dia tak macam pen-pen lain yang lembut, yang ni keras sikit. Jadi tulisan cikgu akan jadi buruk sikit lah. Okay, purata kos seunit saham. Okay, formula dia adalah jumlah kos dalam RM per dengan jumlah unit yang dibeli. Ini formula awak kena hafal. Dalam exam dia tak bagi formula ni. Okey, berapakah kos yang kita keluarkan untuk beli 2 kali saham tu? Okey, kali pertama dia beli 50,000 unit harga 12 sen. So berapakah dia kena keluarkan untuk pembelian pertama? 50,000 darab dengan 12 sen lah. Dapatlah RM berapa dikeluarkan untuk pembelian pertama. Lepas tu dia beli lagi kali kedua, dia beli 30,000 unit lagi. Kali ni harga dia 9 sen, dah turun sikit. Bila harga turun dia beli baru, dia beli lagi, itu akan merendahkan purata. Inilah strategi pemurataan sebenarnya. Okay, per dengan jumlah unit. Jumlah unit dia 50,000 campur 30,000. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapatlah dia punya jumlah kos dan jumlah unit. 50,000 darab 12 sen campur 30,000 darab 9 sen. So dia keluarkan RM8,700 dan per dengan 80,000 unit. So dekat sini kita akan dapat RM 0.11 lah lebih kurang. 11. Inilah dia punya purata kos seunit saham dia. Mula-mula 12 sen. Lepas tu 9 sen. Purata dia 11 sen. Kenapa purata 11 sen? Bukan kena tengah-tengah. 12 dengan 9 tu tengah-tengah, bukan 11, betul tak? Sebab apa? Sebab dia beli waktu 12 sen tu dia beli banyak. Yang waktu 9 sen tu dia beli sikit. Dia bukan tengah-tengah, dia bukan main tambah 2 ni lepas tu bahagi 2 saja. Dia bukan tengok harga saja, dia kena tengok juga unit ni yang dia beli. Jadi ikut je formula ni. Bila ikut formula ni, apa je awak dapat tu yang tu lah. Tak payah argue lah. Tak payah argue kenapa macam tu, kenapa 12 sen, 9 sen, purata dia 11 sen pula kan.
Bukan pura-pura kena tengah-tengah. Dia bukan macam tu. Dia bukan tengah harga saja. Dia kena consider juga dia punya jumlah unit yang dia beli. Inilah jawapan bagi soalan A. Okey, boleh tak untuk soalan pertama, cikgu punya pace, cikgu punya speed, okey tak? Boleh tangkap tak? Cuba respon. Okey ke semua? Boleh kan? Okey, so kalau boleh, okey. Cikgu teruskan dengan pace yang sama. Kalau cikgu laju, bagi tahu. Okey, itu soalan A. Soalan B pula, hitungkan jumlah dividen yang diterimanya. Okey, berapa dividen yang dapat? Dividen pun tak ada dekat, formula tak ada. So, awak kena hafal. So, dividen formula dia adalah berapa kadar dia, kadar dividen, peratus dia lah, darabkan dengan pelaburan dia lah. Ni senang kan, ni common sense saja. Dividen, berapa kadar dia, dia kata kadar dia 7%. So, 7/100 darabkan dengan pelaburan dia 8,700 tadi kan. So dapatlah dia punya dividen 7% darab 8,700. So dividen dia RM609. Okay, itu dividen. Okay, lepas tu soalan C, kita nak cari nilai pulangan pelaburan. Okay, ataupun ROI dalam bahasa Inggeris. Nampak tak tulis kat sini? Return of Investment. ROI. So ROI pun sama juga, dalam exam tak bagi formula dia, kena hafal. So formula dia adalah jumlah pulangan per dengan jumlah modal darab 100%. Ini formula ROI. Okey, untuk saham, apakah pulangan yang ada? Ni awak kena tahu lah. Untuk saham ada 3 pulangan. Iaitu yang pertama dividen, yang kedua bonus, yang ketiga keuntungan modal. Okey, dividen kita dah kira tadi. Berapa dividen dia dapat tadi? RM609. Campur dengan bonus, ada bonus tak? Tak ada, dia tak bagi tahu. So tak ada lah, kosong. Campur dengan keuntungan modal. Okey, apa itu keuntungan modal? Ni formula dia. Keuntungan modal ataupun capital gain dalam bahasa Inggeris adalah nilai jualan tolak nilai belian. Ni formula dia. Keuntungan modal. Jadi berapakah nilai jualan dia? Okey, dia kata dekat sini dia jual semua share-nya dengan 15 sen. Nampak tak? Dia beritahu kat situ, dia jual dengan 15 sen. So dia ada berapa unit sebelum ni? Berapa unit yang dia ada? Dia ada 80,000 unit kan? Okey, dia jual 80,000 unit dengan harga 15 sen. Tolak dengan nilai belian. Berapakah nilai belian dia? 2 kali pembelian dia, nilai belian dia 8,700. Kan, modal lah, modal dia. Jadi tekan kalkulator kat sini, kita akan dapat keuntungan modal. 80,000 darab 15 sen. Tolak dengan 8,700. So keuntungan modal dia lah 3,300. 3,300 per jumlah modal dia 8,700 sekali lagi. Lepas tu kita darabkan dengan 100%. Okay? Maka inilah dia punya ROI. Berapa tu? 3,909 per 8,700. So dapatlah ROI ataupun nilai pulangan pelaburan. %44.93. Okay. Itulah jawapan dia. Okay. Ketiga-tiga formula yang ada dekat sini, dalam exam dia tak bagi. Purata kos seunit saham, jumlah kos per jumlah unit, itu dia tak bagi. Dividen, kadar darab dengan pelaburan, itu pun dia tak bagi. ROI adalah jumlah pulangan per jumlah modal darab 100%. Pulangan pula ada 3. Dividen, bonus, keuntungan modal. Keuntungan modal pun ada formula dia sendiri. Keuntungan modal, formula dia nilai jualan tolak nilai belian. Formula-formula tak diberi, awak kena tahu sendiri. Kena hafal lah. Okay, boleh? Soalan pertama. Ingat lagi tak? Ke memang tak tahu benda ni? Okey tak? Boleh so kalau boleh baguslah tu. Sebab kebanyakan student dia lupa benda ni.
Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Soalan cukai. Ni baru belajar lah tahun ni kan, sedang lah kan. Mestilah ingat. Okey, Encik Yahya mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM128,540 pada tahun 2022. Beliau telah mendermakan RM7,000 kepada sebuah badan kebajikan berdaftar. Beliau juga telah membayar zakat berjumlah RM3,450. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai dituntutnya. Okey, soalan A, jumlah pendapatan bercukai Encik Yahya berapa? Soalan A dulu. Jumlah pendapatan bercukai. Apa formula dia? Formula dia adalah jumlah pendapatan setahun tolak dengan pengecualian tolak dengan pelepasan. Setengah-setengah cikgu dia satukan pengecualian dengan pelepasan disatukan. Tapi cikgu suka kalau kita asingkan. Jumlah pendapatan tolak pengecualian tolak pelepasan. Okey, apa itu pengecualian? Pengecualian ni dia berupa sumbangan ataupun derma ataupun hadiah, whatever lah, sumbangan, derma, hadiah kepada badan yang berdaftar dengan LHDN. Kalau tak berdaftar tak boleh. Contohnya bagi sumbangan pada pusat tahfiz, yang pusat tahfiz tu tak berdaftar dengan kementerian dengan LHDN. So tak dapat pengecualian lah. Nak dapat pengecualian, dekat resit yang kita derma tu dia tulis derma ini layak diberi pengecualian cukai. Dia tulis dekat resit tu. Menunjukkan ada lah pengecualian cukai. So kalau kita lepas ni kalau duit banyak, kita lepas ni awak duit banyak, awak nak buat awak nak manage awak punya cukai, awak nak derma dekat tempat yang ada pengecualian cukai, then awak kena make sure ada dululah, tanya dia ada tak pengecualian cukai kat sini, daftar tak dengan LHDN. Kalau dia tak ada, then boleh awak derma kat dia, nanti boleh mohon pengecualian. Tapi kalau tak ada, dia tak berdaftar, tidak boleh mohon. So soalan kita ni dia kata badan kebajikan berdaftar, kira boleh lah tu kan. Jadi pengecualian ni 7,000, dibenarkan 7,000. Lepas tu tadi pendapatan ni tadi berapa? 128,540. Okey, tolak pelepasan. Okey, pelepasan ni apa pula? Pelepasan ni adalah item-item yang ditentukan oleh pihak LHDN dan setiap tahun dia ada perubahan, sedikit perubahan setiap tahun, tapi core dia, benda yang asas tu sama. Jadi kalau tengok dekat jadual ni memang dia akan bagi pelepasan ni dia akan bagi. Awak jangan bimbang, tak payah hafal. Dia akan bagi. Ni dia akan bagi pelepasan dia. Jadi awak kena jumlahkan semua pelepasan dan syarat dia jangan lebih had. Kalau ada had jangan lebih. Individu tak ada had. Bila tak ada had, okey, dia akan dapat pelepasan 9,000 ni. Isteri tak ada had, 4,000. Anak-anak tak ada had. Asalkan tak ada had, awak ambil je. Nampak je tak ada? Okey, nampak tak? Bila ada had, awak jangan lebih per had tu. So kalau had dia 1,000, dia nak claim pelepasan 3,360 tak dapat lah. Dia akan dapat had sahaja. So had dia 1,000. So ni tak dapat. Dia akan dapat 1,000 sahaja. Okay, kalau yang berikutnya, ibu bapa had 3,000, dia nak claim 2,400, itu okey. Itu boleh sebab tak lebih per had. Kalau ada had, pastikan jangan lebih. Kalau lebih, tak boleh. Okay. Yang ni had 6,000. So ni tak dapat lah. Dia akan dapat sekadar 6,000 saja. Ni had 2,500, 1,850, okey, boleh dibenarkan. Insurans hayat, had dia 7,000, dia boleh claim 4,900 pun dibenarkan juga. Okey, jadi berapakah jumlah pelepasan dia? Tambahlah semua tu. Tambah semua tu. Tengah kita 9,000 campur 4,000 campur 6,000 campur 8,000 campur 1,000. Lepas tu 2,400, 6,000, lepas tu 1,850, lepas tu 4,900. So pelepasan dia adalah 43,150. So kita akan dapatlah pendapatan bercukai dia. 128,540 tolak 7,000 tolak 43,150. So pendapatan bercukai dia 78,390. Ini pendapatan bercukai. Okey, zakat dia tak beri kat sini nanti orang tanya zakat. Zakat kat mana cikgu? Zakat bukan dekat bahagian sini. Dia bahagian nak kira nanti cukai nanti. Dia kena tolak rebate nanti untuk kat situ. Zakat kat situ, bukan kat sini.
Okey, itu jawapan dia untuk soalan A, pendapatan bercukai. Okey, soalan B, nak kira berapakah cukai pendapatan dia? Soalan B, cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan formula dia adalah kita kena breakkan pendapatan bercukai ni. Yang ni awak kena breakkan kepada dua, iaitu cukai dasar campur dengan baki dia. Cukai atas baki. Cukai dasar, cukai atas baki, tolak rebate. Okey. So 78,350 tu kita kena pecah kepada dua, cukai dasar dengan cukai atas baki. Okey, cukai dasar ni nak tengok kat mana? Macam ni tak nak tahu, macam ni tak nak breakkan dia. Macam ni tak nak breakkan 70,000 ni, nak break macam mana? Okay, tengok dekat jadual ni. Jadual pun dia akan bagi juga. Pendapatan bercukai di antara 70,000 hingga 100,000, cukai dasar dia adalah 70,000 ni. Ni cukai dasar dia. Lepas tu, okey, sekejap, cuba tulis dulu. Cukai dasar dia 70,000. Campur baki, berapa baki dia? Tolak lah, 74,350 ni. Yang ni tolak dengan 70,000 lah. So baki dia adalah 8,390. Nampak tak? Kita pecah kepada dua. Okey, yang 70,000 ni berapakah cukai dia? Ni cukai dia. 70,000 ni cukai dia adalah 4,600. So 4,600. Yang baki tu nak kena buat apa? Baki tu kita kena darab dengan 21%. Itu saja awak kena tengok. So dekat jadual ni awak nak tengok berapakah cukai dasar dia, kan? Berapa value dan berapakah dia punya nilai cukai tu. Nilai cukai dia 4,600. Lepas tu baki dia nak kena darab berapa? Darab 21%. Itu saja awak kena tengok. Yang lain tak payah tengok. 30,000 tak payah tengok. Yang 6,300 tak payah tengok. Awak hanya tengok cukai dasar berapa value dia dan juga berapakah peratus baki tu. Jadi 8,390 ni kita kena darabkan dengan 21%. So nanti kita akan dapat 8,390 darab 21%, RM1,761.90. Cukai dasar 4,600, baki itu kena lagi RM1,761.90. Okey, lepas tu tolak rebate. Okey, rebate ni ada dua awak kena hafal. Yang pertama adalah kalau pendapatan bercukai yang ni kita kira tadi ni, kalau yang ni kurang daripada 35,000, dia akan dapat rebate RM400 automatically. Ni awak kena ingat. Ni kena hafal. Rebate 400 kalau pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. So kalau tengok dekat sini, yang ni kurang daripada 35,000, awak dah tahu dah. Rebate tolak 400. Kalau kurang daripada 35,000 lah. Kalau lebih 35,000 tak dapat lah. Tak dapat lah 400 ni. Kalau kurang, dia dapat rebate 400. Okey, satu lagi adalah zakat. Ni kat sini zakat. So berapa zakat dia bayar sebelum ni? Dia bayar 3,450 kat sini. Kan, zakat 3,450 tu, itu adalah rebate. So tolak je 3,450. Okey, kalaulah pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, lepas tu dia bayar zakat, maksudnya dia akan dapat 2 rebate lah. Kalau dia ada kalau dia bayar zakat dan juga pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, dia akan dapat 2 rebate. Yang ni dia dapat, ini pun dia dapat. Tapi kalau dia tak dapat yang kurang 35,000 tu zakat lah. Jadi kita tolak zakat 3,450. So tekan kereta, kita akan dapat cukai dia. 4,600 campur 1,761.9% tolak 3,450. So cukai pendapatan dia adalah 2,911.90. Okey, tanya kalau tak faham. Ada soalan nak tanya? Faham kan? Akib, okey, faham. Cuba respon sikit, cikgu nak tengok awak daripada sekolah mana? Amira, Syafizan, Akib ni sekolah mana?
Cuba awak respon. Nak tengok sekolah mana. Mak perempuan Kelantan. Oh, Kelantan sana. Sampai Jaras, Bukit Gading, okey. Okey, boleh faham Okay, kalau faham, kita tengok soalan yang berikutnya. Jika Encik Yahya ada melakukan potongan cukai berjadual sebanyak RM570 setiap bulan, apakah situasinya? Okey, dia ada PCB. PCB dia 570 setiap bulan. Okey, soalan C, PCB 570 setahun kena darab 12 lah, betul tak? So 570 darab 12. Dia buat PCB sebanyak 6840. Dia punya cukai dia 2911. Dia bayar PCB tu dia bayar dululah, dia bayar siap-siap. Dia bayar setiap bulan sikit. Nanti bila cukai tu ditafsirkan, dia akan cek. Okay, kalaulah PCB melebihi daripada cukai pendapatan dia, maka pihak residen akan pulangkan semula, akan refund. Biasanya dalam tempoh 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan dia akan refund, dia akan masuk dalam akaun Encik Yahya lah. Dia akan dapat balik. So dalam kes kita ni, dalam kes Encik Yahya ni, dia dah lebih kan, dia dah terbayar lebih. Maka apakah situasi dia? Situasi dia, pihak LHDN akan memulangkan ataupun refund. Akan refund baki, berapa baki dia tu. Kita tolak lah. Dia punya cukai dia 2911, 90%, dia dah bayar 6840. 2911, 90%. So apakah dia punya daki bayar tu? Dia dah terlebih bayar RM3,928.10. So pihak di sini akan refund lah kepada Encik Yahya. Nilainya RM3,928.10. Biasanya dalam tempoh 2 bulan. So dia akan dapat balik lah. Boleh. Kalau tak cukup, dia kena top up. Encik Yahya kena top up. Kalau terlebih, LCDN akan refund. Jadi antara cara orang menyimpan juga sebenarnya. Orang bayar LCDN lebih, lepas tu nanti hujung bulan dapat refund balik. Seolah-olah dia simpan lah, dia dah menyimpan juga. Jadi dapat lah, dia gunakan untuk apa-apa lah kan, sebab dia dah simpan. Dan bila dapat refund tu, dia boleh lah nak pergi bercuti ke kan. Nak simpan balik ke duit tu, macam tu. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada okay, kalau ada bagi tahu kalau tak ada cuba teruskan sebab ni kita banyak ni soalan ni, takut tak sempat. Okey, seterusnya jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans hayat yang boleh diperolehi yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Insurans ini mempunyai deductible sebanyak 650 dan peratusan kod insurans 7525. Tahu kan? Deductible tu apa? Peratusan kod insurans tu apa? Kena tahu kan? Siapa-siapa tak bagi tahu, siapa tak faham bagi tahu Okey, soalan tu bagi tahu ini jadual dia. Kadar premium bergantung kepada umur. Dia tengok umur, dia tengok jantina dan dia tengok sama ada perokok ataupun bukan perokok. Dia ada 3 item tu. Jantina, umur dan juga perokok ataupun tidak. Ada 3 item. Tapi 3 tu tak payah ambil tahu lah kan, dia dah set dah. Okey, Puan Rohani berumur 32 tahun dan tidak merokok. Puan Rohani perempuan kan, perempuan. Umur 32 dan tidak merokok. So yang ni lah. So Puan Rohani yang ni lah dia punya kadar dia. 2.35 tu. Okey. Dia membeli polisi insurans hayat bernilai RM600,000 dan menambah polisi perubatan kesihatan. Dia ada 2 polisi dia beli tu. Yang pertama insurans hayat bernilai RM600,000 insurans hayat. Lepas tu dia tambah polisi perubatan kesihatan. So dia ada 2 polisi dia nak beli. Yang dekat jadual atas tu untuk insurans hayat saja Jadual atas ni insurans hayat sahaja. Yang perubatan kesihatan ni tak ada jadual. Dia tak bagi. Okey. Pihak syarikat menawarkan polisi perubatan kesihatan dengan perlindungan sebanyak 50% daripada nilai asas muka dan kadar premium bagi setiap 100 ialah 12.8 sen. Kirakan premium bulanan ni dikenakan ke atasnya. Okey, kita nak kira premium bulanan. Premium bulanan tak ada formula. Yang ada formula premium tahunan. So kita kira dulu premium tahunan, dapat jawapan kita akan bahagi dengan 12 nanti. So kita nak kira premium tahunan.
Okey, dia beli 2 insurans, betul tak? Insurans, dia beli 2 polisi. Insurans hayat dan juga perubatan dan kesihatan. PK tu, perubatan kesihatan. Okey, jadi kita nak kena kira kedua-dua premium. Okey, apa formula premium tahunan? Dalam buku teks ada formula ni. Premium tahunan, formula dia nilai muka per RMX darab kadar. Ini formula yang memang ada dalam buku teks. Okey, berapakah nilai muka? Kita kena kira satu-satu Okey, insurans hayat dulu. Berapakah nilai muka dia? Dia beritahu kat sini. Nilai muka insurans hayat 600,000. Jadi 600,000 per RMX. Okey, apa itu RMX? RMX ni dia akan cakap dekat ayat dia tu, dia kata setiap dia akan cakap setiap apa? Setiap apa? Itu RMX. So kalau baca dekat soalan kita yang atas ni, dia kata jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka insurans hayat. Jadi RMX tu 1,000 lah. Boleh? Insurans hayat ni dia kata setiap 1,000. Itu nilai muka. Itu adalah RMX. So per 1,000. Darab kadar. Berapa kadar dia? Ni dekat jadual tadi lah ni. RM2.35. So 2.35. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat premium tahunan untuk insurans hayat. Kita akan dapat RM1,410. Itu insurans hayat. Okey, insurans perubatan kesihatan pun sama juga. Kita nak kira-kira guna formula yang sama. Okey, berapakah dia punya nilai muka dia? Berapa nilai muka dia? Dia beritahu kat sini nilai muka untuk insurans untuk polisi perubatan kesihatan. Dia bagi tahu 50% daripada nilai muka. Maksudnya 50% daripada apa? Daripada 600,000 ni lah. Kan dia beli dia punya apa? Dia punya main dia yang utama tu adalah insurans hayat. 600,000. Lepas tu dia nak tambah perubatan kesihatan. Syarikat menawarkan 50% daripada nilai asas. Asas tu maksudnya 600,000 tu lah. Main dia kan. Main dia 600,000 daripada nilai muka asas. Maksudnya 50% daripada 600,000. Jadi perubatan kesihatan, dia punya nilai muka dia 50% daripada 600,000. Itu nilai muka bagi insurans perubatan kesihatan. Per dengan RMX. Okey, berapakah RMX untuk insurans perubatan kesihatan? Dia bagi tahu kat sini. Kadar premium bagi setiap 100 ialah 12 sen. Ini adalah kadar premium untuk perubatan kesihatan. Dia kata setiap 100. 100 lah. 100. Kalau dia kata setiap 1,000, 1,000 lah. Setiap 100, 100 lah. Tapi kebanyakan soalan dia akan setiap 1,000 sebenarnya. Kebanyakan soalan setiap 1,000. Tapi soalan ni cikgu tukar sikit supaya orang faham apa itu setiap apa tu. RMX tu apa. Dia akan kata setiap. Kebanyakan ni setiap 1,000 lah. Jadi cikgu buat lain sikit. Setiap 100. Okay, darabkan dengan kadar. Kadar dia 12.8 sen. 12.8 sen tu cikgu tukar kepada RM. Kita akan dapat 0.128. Boleh faham tak? Cikgu tukar kepada RM. 12.8 sen sama dengan 0.128 ringgit RM. So tekan kereta kat sini, kita akan dapatlah dia punya premium untuk perubatan kesihatan. RM384. Okay, so tambahkan RM1,794. Ini premium tahunan. Dan kalau kita nak cari premium bulanan, kita bahagilah dengan 12. So sebulan dia kena bayar RM149.50. Okay. So formula ni diminta awak hafal. Dalam exam dia bagi tak? Wallahu alam. Cikgu tak tahu formula ni bagi tak dalam exam. Cikgu rasa tahun lepas dia tak bagi kot formula ni. Tak silap cikgu lah. So kena hafal boleh dikatakan dalam bab kewangan, formula-formula yang dibagi tu, formula form 3 yang dibagi, form 3, IPRT dibagi,
MV dia bagi, A sama dengan P tambah PRT. Aku rasa itu saja dalam bab kewangan. Kewangan form 4 tak ada formula, aliran tunai tak ada formula, insurans pun cikgu rasa tak ada formula, dengan cukai pun tak ada formula. So cikgu syorkan awak hafal formula-formula ni. Tak diberi. Ada soalan? Kalau ada soalan sila tanya. Itu ada soalan, sekejap. Rebate kena tolak waktu kira pendapatan bercukai atau cukai pendapatan? Tolak waktu kira cukai pendapatan. Pendapatan bercukai tak ada rebate lagi. Pendapatan bercukai ni Amira tanya pukul 4:08 tadi. Cikgu baru baca. Rebate dia tak ada dekat pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai adalah dia ada tolak dengan pengecualian dan pelepasan saja. Rebate dia tolak dekat cukai pendapatan. Okey Amira, soalan awak tu. Okey, tengok rebate kat mana Awak kena tengok rebate kat mana. Ni formula pendapatan bercukai. Tak ada rebate kat sini. Yang ni cukai pendapatan. Baru ada rebate. Ada rebate kat belakang ni. Sebab tu kena tahu posisi dia. Okey, itu soalan A. Okey, soalan B. Selang beberapa lama kemudian, dia telah mengalami musibah lalu dimasukkan ke hospital. Bil perubatannya bernilai RM36,800, kirakan pampasan yang dia akan terima. Apakah formula pampasan? Ni pun sama juga. Tidak ada formula yang diberi dalam exam, so kena hafal. Okey, pampasan ni untuk perubatan untuk insurans perubatan, insurans hayat, perubatan kesihatan, penyakit kritikal, samalah yang berkaitan dengan diri sendiri. Dia ada dua tau, dia ada tiga. Insurans badan kita, insurans kereta dengan insurans insurans harta, insurans kebakaran. Lain, tiga-tiga tu lain. Kalau insurans melibatkan badan kita, pampasan formula dia begini. Ini formula dia. Bil tolak deductible, lepas tu darabkan dengan peratus co-insurans syarikat. Ini formula pampasan untuk insurans berkaitan dengan badan. Insurans berkaitan dengan badan kita. Hayat, penyakit kritikal, perubatan kesihatan, whatever lah yang berkaitan dengan badan. Ini formula dia. Dia ada insurans harta. Harta lain pula. Harta dia kena kira-kira dia tak tebal last sekali. Kalau insurans harta dia tak tebal dekat belakang. Last sekali baru dia tak tebal. Kira dulu, last sekali dia tak tebal. Itu insurans harta. Yang ni insurans badan. Okey, so berapakah bil dia? Bil dia RM36,800. Dia tak tebal, dia bagi tahu kat sini dia tak tebal tadi. 650. Lepas tu peraturan kod insurans syarikat, dia bagi 7525 ni, yang banyak tu syarikat lah. Yang banyak ni syarikat. So ni syarikat, yang ni pemegang polisi. Jadi kita kena tolak dengan 650, dia tak tebal dia 650. Lepas tu darabkan dengan peratus kod insurans syarikat. Syarikat punya tanggungan adalah 75%. 7525 tu 75 syarikat punya. Syarikat akan tanggung. Yang banyak tu syarikat lah. Yang banyak syarikat. So kat sini kita akan dapatlah pampasan. Senang je sebenarnya. Cuba kalau tak tahu formula tak ribet lah. 36,800 tolak 650 darab dengan 75%. Jadi dia punya pampasan dia RM27,112.50. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Tanya dulu. Apa saja nak tanya, cik? Kau tanya je. Tadi boleh faham kan? Okey, so kalau faham, kita bergerak pada soalan yang berikutnya. Soalan yang keempat, soalan sukatan syaratkan data terkumpul, kita nak lukis histogram. Okey, untuk soalan ni awak kena hafal tau. Histogram tu apa, histogram longgokan tu apa, poligon kerapan tu apa, OGIF tu apa, kena hafal. Kena ada dalam gambar dalam kepala awak. Kalau tak dapat gambarkan dalam kepala awak, awak tak boleh buat soalan ni. So kena gambarkan. Apa itu histogram? Histogram bentuk dia macam ni. Kan? Ni bentuk dia. Jangan hafal bentuk saja.
kena hafal juga. Nak bawah ni pakai bawah ni. Bawah ni untuk histogram dia banyak sebenarnya. Cikgu suka midpoint, titik tengah. Cikgu suka titik tengah. Nak guna sepadan atas boleh, nak guna selang kelas boleh, macam-macam boleh untuk histogram. Dia banyak option. Lepas tu kat sini kekerapan. Awak kena hafal begini. Kalau dalam kepala awak tak ada benda ni, memang awak tak boleh lukis sebab ni. Awak tak boleh buat. So kena hafal. Histogram macam ni. Poligon kekerapan macam mana. Ogif macam mana. Kena hafal. Dan bukan hafal bentuk saja tau. Bukan hafal bentuk ni saja. Hafal juga apa nak guna dekat paksi X, apa nak guna dekat paksi Y. Kena hafal. Okay, cikgu tunjukkan histogram saja sebab cikgu nak ajar histogram. Yang lain-lain tu cikgu tinggal dekat awak cari sendiri. Poligon kerapan, ogif, histogram longgokan. Apa nak guna dekat paksi X, apa nak guna dekat paksi Y dan macam mana bentuk dia. So dah tahu dah, nampak tak kita dapat gambaran dah ni. Oh, kita tahu bentuk dia akan jadi macam ni. Bawah nak pakai titik tengah, ini nak pakai kekerapan. Jadi kalau dia kata nak pakai titik tengah, so kita sedia titik tengah dah. Kan? Apakah titik tengah dia? 20 hingga 23. Apakah titik tengah dia? Tambahkan kedua-dua tu bahagi dengan 2, betul tak? 20 tambah 23 bahagi 2 dapat 21.5. Ini pula 25.5. Ini pula 29.5. 33.5. Tekan kalkulator buat kira sendiri. 37.5, 41.5, 45.5. So kita akan tanda titik tengah kita dekat bawah ni. Daripada 21.5 sampai dapat 5.5 tu. Okey, nak tanda kat mana? Nak tanda dekat sini ke? Nak tanda dekat tengah-tengah ni ke? Kat mana? Ini sebenarnya tak kisah pun sebenarnya. Mana-mana pun boleh. Tapi kalau tanya cikgu, titik tengah cikgu suka letak kat tengah. Kat sini kan, nampak tak? Ni tengah-tengah lah kan? So cikgu suka kat sini lah. Kalau sepadan, cikgu suka dekat sini. Kalau sepadan. Nak lukis ogif, kita guna benda ni. Ni lukis ogif. Nak lukis histogram, cikgu pilih titik tengah, jadi cikgu akan tanda kat sini. Sebab titik tengah kan? Titik tengah. Kenapa cikgu tak mula yang depan ni? Kalau mula depan ni nanti dia jadi rapat. Dia taklah salah tapi tak cantik. Dia jadi rapat. Nampak tak? Dia rapat dengan paksi Y tu. Bila kita nak buat dia punya histogram tu, dia rapat. Salah tak? Tak salah pun sebenarnya. Okey je. Tak salah. Cuma tak bagus lah kan? Satu lagi, kalau dia suruh kita lukis poligon kerapan selepas tu, dia ada 2. Histogram pun kena lukis histogram. Lepas tu nak lukis poligon kerapan. Nanti dia akan tutup sini. Jadi kalau kita buat rapat sangat, nanti bila nak lukis poligon kerapan tak boleh lah. Jadi awak kena gapkan sikit. Jadi cikgu gap lah kat sini. So cikgu akan start 21.5 tu kat sini. Kalau nak buat kat sini salah tak nak buat kat sini? 21.5. Tak salah lah. Cuma nanti kita punya histogram tu duduk kat tengah-tengah ni. Macam tak cantik lah. Tapi taklah salah, okey je. Cuma cikgu suka kalau titik tengah letakkan tengah-tengah. Supaya bar dia duduk di dalam macam ni. Cantik sikit. Kan, comel lah. Okay, jadi kat sini lah 21.5. Dan seterusnya lah. 21, 25, 29. 21, 25.5, 29.5, 33.5, betul ke? Betul lah. 37.5, 41.5, 44.5. Ini dia punya titik tengah. Okey, lepas tu nampak tak diberi pada kita skala ni? Dia bagi tahu skala 2 cm kepada 4 tahun pada paksi X ni sebenarnya tak payah tengok. Sebab kita dah tahu dah dekat paksi X dia nak guna titik tengah. So ni tak payah tengok. Yang ni kena tengok. 2 cm kepada satu orang pekerja pada paksi Y tu kena tengok. Kita nak buat sampai 7, maksimum dia 7 kan? So kena buat macam ni lah. Kena buat 1 sampai 7. 1, 2, paksi Y punya skala kena ikut. Paksi X tak payah ikut. Paksi X kita tanda terus titik tengah terus. Maksimum 7. Nak buat lebih pun tak apa. 8 tak apa. Nak buat lebih tak apa, tak buat tak apalah sebenarnya. Okay, so kita dah tahu dah. Kita akan pakai kita punya macam ni lah kan. Skala kita. Yang ni. Okay. So ini dia punya kekerapan. Yang ni dia punya titik tengah. Nak tanda titik tengah ke? Nak tanda apa kat sini? Tak kisah. Titik tengah pun boleh. Tapi yang terbaik dia kena ikut ni. Umur. Nampak tak dia kata umur dalam tahun. Itu terbaik. So dekat sini titik tengah ni. Nak tulis titik tengah pun boleh. Tapi yang paling bagus adalah ikut jadual. Jadual tulis apa? Umur ke, berat ke, tinggi ke. Ikut yang tu. Ini umur. Umur dalam tahun.
kan. Okay, sekarang kita nak plot kan. So dia punya kekerapan dia 2, 5, 7, 4. Okay, 2, 5, 7, 4. So kita akan buat dia punya histogram lah. 2 kat sini. Awak pakai berbaris lah, cikgu nak cepat ni, cikgu tak pakai berbaris. 2, 5, lepas tu 7 kat sini. Lepas tu 4 kat sini. Awak pakai berbaris ni cikgu malas pakai berbaris, cikgu nak cepat. Cikgu nak cepat, nanti takut tak sempat. Okay. 2, 5, 7, 4. 3, 7, 4. Okay. 3, 7 dan 4. Maka inilah kita punya histogram. Nampak tak? Seperti mana kita gambarkan dalam kepala kita sebelum ni. Kalau kita lukis tapi tak sama dengan gambaran apa kita gambarkan, maka confirm salah punya lukisan kita tu. So kalau apa yang kita gambarkan awal-awal tadi sama dengan apa yang kita lukis ni, kira betul lah tu. Sebab tu kena gambarkan dulu. Kalau tak gambar, kau tak boleh buat soalan ni. Inilah dia punya histogram. Dia ada lagi histogram longgokan, poligon kekerapan dan ogif. Okay. Seterusnya, menyatakan bentuk histogram. Apakah bentuk dia ni? Bentuk dia ada banyak jenis kan? Bentuk ada bentuk pencong kiri, pencong kanan, bentuk J, J terbalik, bentuk loceng, macam-macam bentuk. Awak kena hafal juga nama-nama bentuk-bentuk tu. Okay. Ni bentuk apa ni? Nampak tak? Dia ada 2 puncak yang sama tinggi. Ni kita panggil apa ni? Kita panggil 2 mode. Dia ada 2 mode. So 2 mode dalam bahasa mudah atau dalam bahasa standard dia panggil bi mode. So ini jawapan dia, bentuk bi itu 2 lah. Bi mode. Dia ada 2 mode. Dia ada bentuk U, bentuk loceng, bentuk J, J terbalik, pencong kiri, pencong kanan. Cikgu tinggalkan benda tu untuk awak study sendiri. Cikgu sebut ni, awak ambil, awak take note. Nanti awak cari sendiri. Apa cikgu sebut ni awak cari. Kan bentuk-bentuk tu apa bentuk dia. Bentuk U, bentuk J, J terbalik, pencong kiri, pencong kanan. Apa lagi? Macam-macam lah kan, awak cari sendiri. Bentuk loceng, bentuk seragam, macam-macam bentuk. Okay. Seterusnya, berdasarkan histogram tersebut, nyatakan bilangan pekerja yang berumur lebih daripada 30 tahun. Okay. Mana lebih daripada 30 dekat histogram kita ni? Kalau tengok lebih daripada 30 yang mana? Yang ni kurang, ni kurang, ni kurang, ni lebih. Ni lebih daripada 30 tahun. So, ambillah dia punya value kat sini. Ni lah, yang ni berapa ni? Yang ni 4, yang ni 3, yang ni 7, yang ni 4. Jumlah lah. So, yang berumur lebih daripada 30 tahun, 4 campur 3, campur 7, campur 4, 18 orang. Okay. Habis soalan ni. Sukatan seratkan data terkumpul. Cikgu rasa ni okey lah kan, sebab baru belajar kan. Bab 7, form 5, baru belajar saja. Kan? Cikgu rasa okey lah. Kalau tak okey tu teruk sangat lah, baru belajar je kan. Bab 7, form 5, takkan lupa lah. Kalau lupa benda ni, nanti yang lain-lain lagi lupa lah. Okay, itulah jawapan dia untuk soalan kita yang ke berapa ni? Yang keempat, baru 4 soalan kita buat. Sejam lebih lah, 4 soalan. Kalau kita teruskan sampai lajak sikit lagi boleh tak? Maksudnya kalau kita habis pukul 5 suku, kita akan habis dalam pukul 5.30 ke 5.45, okey tak? Sebab kebetulan anak cikgu tak pergi sekolah ni. Sebab cikgu punya time cikgu tu strict time cikgu kalau anak cikgu sekolah. Kalau tak pergi sekolah, cikgu boleh lajak sikit. Boleh cikgu Azman Kita lajak sikit nanti. Ya, boleh, silakan. Terima kasih. Okay. Cikgu Azizah. Kita habiskan juga bahan kita ni. Kalau tak habis, cikgu teruskan dengan bahan. Okey, habis Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Jadual menunjukkan perjalanan Encik Haris. Okey, ini soalan graf pergerakan form 4. Encik Haris memulakan perjalanan pukul 9 pagi. Lepas tu 10 suku berhenti di RNR selepas memandu 80 km. Dia ada 2 ni. Ni masa, ni jarak. Kena apa? Kena mata tu kena pasan, kena tajam. Masa dia 1 jam 15 minit. Jarak dia 80 km. Lepas tu dia bergerak lagi, tambah lagi berapa tu? 40 minit lagi kan? 40 minit lagi.
dia jarak dia 131 lagi. Tu jarak dia ada dua tu. Masa jarak. 1.30 tiba di destinasi. Okey, kita tengok soalan ni. Yang pertama, lekatkan rajah di bawah. Daripada maklumat jadual tu, kita nak buat graf. Okey, dia kata mula 9 pagi. So kat mana 9 pagi tu? Sini lah. Ni 9 pagi. Lepas tu memandu sejauh 80 km. 80 km. Maksudnya ni lah 80 km ni. Ni 80 ni. Kan? Jadi boleh tak kita jadi haze tu? Boleh lah kan? 211 tolak dengan 80 lah. Berapa tu? 211 tolak 80. Kita akan dapat 131. Itulah haze. 131. Dia punya masa dia 10 suku. So kat sini 10 suku. 10 suku. Dan masa dia sama dengan 75 minit. Betul lah? 1 jam 15 minit. Nampak tak? 1 jam 15 minit bersamaan dengan 75 minit. Betul tak? Nampak tak? 70 minit. Betul tak? Okay, lepas tu apa berlaku lagi? Lepas tu dia kata dia berhenti. Nampak tak? Dia kata berhenti. Bila berhenti, kita kena buat line ke tu lah. Macam ni. Berhenti. Kan? Ni berhenti. Okey, lepas tu pukul 10, pukul 11. Maksudnya dia berhenti banyak lama mana tu? Dia berhenti selama 45 minit. 10 suku, pukul 11 dia sambung perjalanan balik. Jadi maksudnya 40 minit dia berhenti. So kalau 40 minit berhenti, 75 kena tambah 45 lah, dapatlah K tu. Kan? 75 tambah 45. So kita akan dapat 120 minit. K ni sebenarnya 120. Okey, kat sini 120 ni. Lepas tu apa dia buat? Dia meneruskan perjalanan lagi. Okey, meneruskan perjalanan kat mana? Kita nak buat ke atas ke bawah ke mana? Kalau kita buat ke atas, itu kira dia patah balik. Nampak tak? Dia daripada arah atas. Dia daripada atas, pergi sini, relax, berhenti sekejap, lepas tu buat ke sini. Okay, bila buat ke sini, menunjukkan apa? Dia patah balik lah sebab dia nak pergi atas semula. So tak mungkin ke atas. Sebab dia kata, dia meneruskan perjalanan. Bila meneruskan perjalanan, tak boleh patah balik lah. So kita tak boleh buat ke bawah, ke atas. Kita kena buat ke bawah. Maksudnya macam ni. Ni bergerak ke bawah. Lepas tu berhenti sekejap. Lepas tu ke bawah. Sampai sini lah kot. Kan? 250 tu. Dia kata memandu sejauh 131 lagi. Betul tak tu? Nampak tak? Dia kata memandu sejauh 131 lagi. Betul lah. Daripada sini ke sini 131. Dia tiba pukul 13.10. 13.10 tu kat sini lah. Ni kat sini. 13.10. Betul lah tu. Jadi kita dah lengkap dah kita punya graf. Okay, begitu graf dia. Okay, lepas tu soalan tu minta cari nilai H dan K, kita dah dapat dah tadi. H dah dapat dah tadi. H adalah 131, K adalah 120. 120 minit. Okay, lepas tu soalan C ataupun soalan ketiga, dia suruh kita kira laju purata bagi seluruh perjalanan. Okay, laju purata formula dia apa? Laju purata adalah jumlah jarak per jumlah masa. Okay, berapakah jarak dia? Jumlah jarak dia. Dia daripada 211 pergi sini sebanyak 80. Lepas tu berhenti, tak ada jarak lah kan, tak ada kira lah jarak dia. Lepas tu teruskan bagi bawah ni 131. So kalau cikgu punya style, cikgu akan buat macam ni. 80 tambah 0 tambah 131. Atau pada setengah-setengah cikgu dia kata, ambil lah terus 211 ni. Itulah jumlah jarak dia. Kan? 211 tu lah jawapan dia. Boleh juga, tapi cikgu tak suka macam tu. Cikgu tak amalkan macam ni. Cikgu suka buat macam ni. Kenapa cikgu suka buat macam ni? Kadang-kadang tu dia buat macam ni. Dia turun, dia naik sikit, turun balik. Bila dia buat macam tu, ada pergerakan naik turun, yang ni kena consider juga ni. Berapa jarak kat sini, tu kena consider juga. Berapa jarak kat sini, dia tak boleh ambil terus yang ni. Dia tak boleh ambil yang ni terus. Dia faham tak? Kalau gerakan tu ada naik turun, kita jangan ambil jumlah jarak begini. Jumlah jarak ni kalau ambil terus daripada benda yang ada naik turun, tu salah. Tapi kalau tak ada naik turun, dia turun saja. Nampak tak soalan kita ni? Ada tak naik turun? Tak ada, turun saja. Turun, berhenti, turun. Tak ada naik turun. Dia hanya turun saja. Ataupun kalau naik saja, boleh. Kalau naik saja ataupun turun saja, boleh kita ambil ni sebagai jumlah jarak ni. Boleh ambil. Kalau naik sahaja ataupun turun sahaja, kita boleh ambil yang tu sebagai jumlah jarak. Tapi kalau dia naik turun,
turun naik, jumlah jarak tak boleh ambil macam ni. Cikgu tak amalkan macam tu lah. Cikgu punya style, cikgu akan tambah macam ni. Ni cikgu punya style macam ni. Cikgu suka macam ni. Macam tu. Jadi, berapakah jumlah jarak dia? Sebenarnya 211 tu lah, betul tak? 211 dan jumlah masa dia. Jumlah masa dia 250 minit ni lah. 250 minit. Ni kilometer. 211 kilometer. Okey, 250 minit tu kita kena tukar jadi jam. Sebab soalan tu minta kilometer per jam, nampak tak? Nyatakan laju purata dalam kilometer per jam. Kalau bahagi juga 250 minit tu, awak tak ikut arahan soalan. Tak ikut arahan kira salah lah. So kita nak kena tukar. 250 minit ni kena bahagi dengan 60, dapatlah dalam jam. So berapa tu? Kita dapat point. Okay, bila dapat point, awak jangan guna point ni. Jangan guna 4.17 pula. Ni salah. Ni jangan guna point. Kita guna pecahan. Sebab bila guna point, lepas tu nak kira lagi. Awak nak kira lagi. Awak bundarkan kat sini. Awak bundarkan kat sini. Lepas tu nak kira lagi. Tu dia akan menjejaskan jawapan kita. Bundarkan untuk last kali saja. Boleh faham tak? Bundarkan untuk last kali, lepas tu dah tak guna dah. Contoh. Dia kata kirakan masa dalam jam. Itu saja soalan dia. Dia tak minta apa pun. Dia minta kirakan masa dalam jam saja. Awak nak jawab ni boleh. Boleh jawab tu. Boleh. Kalau dia kata kirakan masa dalam jam sahaja. That's it. Itu soalan dia. Inilah jawapan dia. Dan okey, benarkan. Tetapi kalau soalan tu suruh cari laju purata, dia bukan suruh cari masa saja. Dia laju purata. Bila laju purata, yang ni tak habis lagi lah. Betul tak? Tak habis lagi lah ni. Bila tak habis lagi, awak dah bundar dah. Kat sini awak dah bundar dah. Maka jawapan akhir nanti akan terjejas. Jadi jangan bundarkan. Ingat bundar waktu last kali saja. Bundar sewaktu akhir sahaja. Tak boleh bundar tengah-tengah. Ingat bukan soalan ini saja tahu, semua soalan. Bundar untuk last saja. Tak boleh bundar tengah-tengah jalan. So dalam kes kita ni 4.17 jangan guna. Kita kena guna pecahan. Pecahan dia adalah 25/6. 250 bagi 60, 25/6. Ni akan jadi kilometer, ni jam. So kat sini kita boleh bahagikan. 211 bahagi 25/6. Jawapan dia adalah, ni boleh guna perpuluhan. 50.64 km per jam. Sebab tu dah last kali, betul tak? Last kali boleh bundarkan kalau nak bundar. Okey. Ada soalan? Okey, tak ada Kalau tak ada, kita bergerak kepada soalan yang berikutnya. Ini soalan berapa ni? Nombor 5 kan? Okey, soalan B. Semasa di RNR, Encik Hafiz telah mengambil makanan berikut dan membayar RM31.80. Jika semua barangan di RNR ini dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan sebanyak 6%, kirakan harga segelas jus nanas. Mana jus nanas? Ni, berapa harga dia? Dia punya bil dia RM31.81. Okay, so apa yang tak kena buat? Kita nak kena cari harga setiap barangan dan kita tambahkan. Okay, harga dia berapa tu? Nasi putih RM2. Dia beli setengah saja. So berapakah kos dia? RM1 lah. Kan? Lepas tu ikan siakap bakar RM8. RM8 lah. Lepas tu sotong goreng RM5.50, dia beli 2. So RM11 lah. Sayur campur RM3, dia beli 2. Oh, ni makan dia orang diet ni. Kan, sayur makan banyak, nasi makan sikit. Kan, mungkin lah kan. RM6. Sambal tempoyak percuma, tak ada. Jus nanas, tak tahu, ni X. RMX. Okay, jumlah semua sekali, berapa tu? RM26 tambah X, betul tak? 26 tambah X. Okay, yang ni dia dikenakan 6%. So kita darabkan dengan 6%. Bila kita darab 6%, kita akan dapat apa? Kita akan dapat cukai dia. Lepas tu kena tambah balik dengan 26 tambah X balik. Boleh faham tak? Ini kalau kita darab ni, kita akan dapat cukai dia. Takkan dia bayar cukai saja. Dia kena bayarlah tadi, harga tadi pun kena bayar juga. Boleh faham tak? Ini cukai. Ini yang tadi tu. Dia kena bayar dua-dua lah kan. Yang dia makan, yang apa, harga sebenar pun dia kena bayar.
cukai pun dia kena bayar juga. Bila kita darab 6%, kita akan dapat cukai saja. Okey, kalau darab macam ni ada satu cara lagi. Kalau 6% cukai, seberapakah harga tu dah jadi sekarang ni? Asalnya 100%, cukai 6%. So peratusan dia dah jadi 106%. Boleh faham tak? Kalau guna cara ni, tak payah tambah dah. Kalau guna yang ni, inilah yang dia kena bayar. Dia kena bayar 100% 100% harga makanan tadi campur 6%. Cuba tambah siap-siap kat situ. Kalau guna cara ni, tak payah tambah apa-apa. Tapi kalau darab dengan 6%, 6% tu awak akan dapat cukai dia. Dan takkan dia bayar cukai saja. Dia kena bayarlah juga makanan tadi. 26 tambah X tu dia kena bayar juga. Dan inilah jumlah dia, RM31.80. Boleh? Inilah kita akan dapat dia punya nilai X tu. Jadi kat sini cikgu tukar jadi perpuluhan lah 0.06. Senang kita nak manage. Kalau pecahan payah kan? Okey, darab kan? So kita akan dapat 26 darab dengan 6% tu. Kita akan dapat 1.56 0.06x 26 tambah x 3180 sen. So kat sini kita akan dapat 1.06x tambahkan dengan 2756. So nak cari x 3180 sen tolak 2756 per dengan 1.06. Dapatlah nilai x tu. 3180 sen tolak RM27.56 bagi 1.06. So jawapan dia RM4 jus nanas. Boleh? Okey, yang ni sebenarnya dia punya SST, cukai jualan. Yang ni dia punya harga asal. So dia kena bayar dua lah kan, dia bayar dua. Harga asal pun kena bayar, cukai pun kena bayar juga. Ni soalan cikgu rasa soalan senang lah kan. Soalan ni soalan logik je kan. Cikgu rasa kalau tak pergi sekolah boleh jawab soalan ni. Lepas tu soalan C, kadar penggunaan petrol bagi kereta Encik Hafriz adalah 0.125 sen per kilometer. 0.125 liter per kilometer. Jika jumlah tol dikenakan sepanjang laluan tersebut adalah RM40.36 dan harga seliter petrol adalah RM2.15, kirakan kos benarnya. Okay, kos dia ada dua lah kan, iaitu kos minyak dan juga tol. Okey, kos minyak. Minyak harga dia RM2.15. Darab dengan berapa liter? Kita nak cari berapa liter lah. Lepas tu campur tol. Tol dia bagi tahu RM42.36. Dapatlah kos dia. Dia faham tak? Kos ada dua lah kan, minyak dengan tol. Minyak 1 liter RM2.15. Kena darab berapa liter digunakan, kita tak kira lagi. Tambah dengan tol. Tol dia RM40.36. Okey, berapakah penggunaan petrol dia? Dia beritahu 1 kilometer 0.125 liter. Okey, so berapakah kilometer dia? Kita dah kira kat sini tadi. Kilometer dia adalah 211 jumlah kilometer dia. Kan? Mana tadi? Ni. Jumlah kilometer dia 211. Jadi perjalanan dia 0.125 liter per km. Kita darablah dengan 211 km. Kita akan dapatlah berapa liter penggunaan petrol. 1 kilometer 1.25 liter. Darab 211. So dia dah guna 26.375 liter sebenarnya. Boleh faham tak? Nak cari kuantiti petrol. 0.125 liter per kilometer. Dia dah bergerak 211 kilometer. So liter minyak adalah 26.375. Ni kita darab ke sini lah. 26.375. Ni harga 1 liter. Ini jumlah liter. Ni petrol. Dan tekan ke liter dapatlah jawapan dia. 2.15 darab 26.375 tambah dengan RM42.36. So jumlah kos dia RM99.07. Kita benarkanlah 7 sen. Boleh? Ni kadar-kadar ni soalan form 1 sebenarnya. Kadar ni soalan form 1.
Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey ke cikgu ajar ni? Boleh follow ke semua? Diam je. Boleh kan? Kita ada Afaf, kita ada Amira, Akib, Aswad, Auni, Black Sri, Ilham, Syafrizan. Inilah kelemahan, apa bukan kelemahan, bila kita buat benda free kan. Kan cikgu Azman, kita free kan ni kan, dia tak bayar apa-apa kan. Bila free macam tu lah, awak okey lah kan, yang tak datang ni tak appreciate lah kan, bila free macam tu lah. Antara sebab kadang-kadang orang kita macam tu lah, bila free dia kata macam tak bagus, jadi dia pun tak datang. Yang berbayar dia kata bagus, kadang-kadang bayar pun, sebab cikgu dua-dua cikgu buat, yang free pun cikgu buat, yang berbayar pun cikgu buat, jadi cikgu tahulah komitmen dia macam mana. Kalau yang bayar lagi mahal tu, dia rasa macam lagi kena hitan kan. Kalau yang free tu dia macam tak apa, tak take for granted je. Okay, habis soalan yang kelima. Nombor 6, lepas tu nombor 7 dan kita habis. Okay, nombor 6 berak. Jadual 1 dan 2 di bawah menunjukkan nama dan jarak 5 kawasan. Ni cukup banyak typo lah. 5 kawasan Cikgu pasal daripada tadi cikgu banyak typo. Minta maaf sebab cikgu buat kalut sebenarnya ni. Cikgu kelang kabut. Cikgu Azman bagi task kat cikgu, dia kata kita nak buat esok. Kan. Cikgu dapat job hari Selasa. Cikgu Azman kata hari Rabu nak boleh on tak? Jadi cikgu ni kelang kabut sikit cikgu menulis ni. So agak nota pun jadi tak berapa typo banyak. Minta maaf kalau boleh faham kan. 5 kawasan di Damansara Selangor, Rajah 1 menunjukkan kedudukan semua kawasan tersebut. Okay, ini dia punya kedudukan dia. Yang ni dia punya maklumat dia. Damansara Damai, Damansara Utama, Kota Damansara, Bukit Damansara, Mutiara Damansara. Okay. Kita nampak apa ni sebenarnya? Nombor 1, soalan A. Jadikan Rajah 1 sebagai graf tak terarah, pemberat yang lengkap. Dia minta kita jadikan benda ni graf tidak terarah tetapi berpemberat. Tidak terarah, tak ada error lah. Berpemberat. Okay, so kita nak buat lah ni. Okay, Damansara Damai dengan Kota Damansara, pemberat dia 4 km. Jarak lah 4 km. So kita buatlah kat sini. Damansara dengan Kota Damansara ni. Okay, yang ni nak guna pembaris ke? Boleh tak kalau kita buat dengan freehand saja? Boleh sebenarnya. Sebab tepi ni dia tak wajib pakai pembaris. Kalau nak buat crinkle, orang nak buat crinkle, boleh faham tak? Kan jalan kan macam tu. Dia tak semestinya straight. So tapi kalau nak buat straight baguslah. Kalau nak guna pembaris, baguslah. Tapi kalau tak guna pembaris pun dia tak boleh salahkan awak. Sebab tepi tak wajib garis lurus. Nak buat crinkle pun boleh. Kan jalan kan? Jalan mana boleh straight macam tu. Jadi tapi kalau nak buat straight baguslah kena buat straight kan? Straight 4 km. Okey. Seterusnya. Damansara Damai, Mutiara Damansara 4.6. Ni 4.6. Okey, Damansara Damai, Bandar Damansara 8.2 sini. Bukit Damansara, sorry. Lepas tu Kota Damansara, Mutiara Damansara 3.5 sini. Kota Damansara, Damansara Utama 6.2. Lepas tu Mutiara Damansara, Damansara Utama 3. Lepas tu yang ni 5.5. Dan yang ni 3.9. Okey. Itulah graf tak terarah berpemberat. Okey, tak wajib guna pembaris, tapi kalau guna baguslah kan? Guna baguslah. Tak guna pun tak apa sebab jalan tak semestinya straight, betul tak? Dia boleh jadi crinkle pun kalau nak. Okey. Soalan seterusnya. Encik Mustafa tinggal di Damansara Damai. Dia ingin ke Damansara Utama. Kirakan jarak terpendek.
So dia nak pergi daripada Damansara Damai ke Damansara Utama, kita kena kira jarak terpendek. So kat manakah jarak terpendek dia? Agak-agak kat mana? Kita kena try and error lah sebenarnya, try and error. So yang ni ke? Yang tu 10.2. Yang ni ke? Yang ni 7.6 tu kot kan? 7.6. Ada tak yang lain lebih pendek? Tak ada kan? Itulah kan yang pendek lagi. Tak ada pendek lah. Ini saja jawapan dia. Jadi jawapan bagi B1, apa soalannya sekali lagi? B, jarak terpendeknya 7.6 km, laluannya apa? Okey. Jarak terpendek, jarak dia 4.6 tambah 3, 7.6 km. Ni jarak, ni laluan. Okey, laluan dia Damansara Damai pergi Mutiara Damansara pergi Damansara Utama. Okey, untuk laluan ni awak nak buat arrow macam tu pun boleh, nak buat macam ni pun boleh. Damansara Damai, Mutiara Damansara, Damansara Utama. Boleh? Pun boleh. Ataupun buat koma. Pun boleh. Tiga-tiga tu boleh. So kata awak, boleh pilih yang mana-mana awak suka. Semua okey. Boleh? Habis. Itu soalan B. Soalan C, Encik Roslan bekerja sebagai penghantar roti. Dia perlu menghantar roti di setiap tempat. Jika dia bermula dari Kota Damansara dan nyatakan jalan terpendek beserta laluannya, sekejap. Dia bermula dari Kota Damansara, nyatakan jarak terpendek beserta laluan. Dia mula daripada Kota Damansara, dia nak hantar semua roti ke semua kawasan. So di manakah laluan terpendeknya? Laluan terpendek ni minta. Di manakah laluan terpendek beserta jaraknya? Okey. So agak-agak dia pergi mana? Ni kena try and error sebenarnya kita belajar dekat form 5 ni, form 4 ni, bab rangkaian dalam teori graf ni, inilah basic untuk peringkat lebih tinggi. Dekat universiti awak akan belajar lagi benda ni, dia ada formula dia. Nak cari jarak terpendek, nak cari jarak terpandang, ada formula dia. Boleh search ni dalam YouTube boleh tengok. Nak kira jarak terpendek, jarak terpanjang guna kaedah apa cikgu lupa nama dia. Sebutan dia tu susah pelik sikit. Formula tu sebab dia guna nama orang Sweden. Tak tahu cikgu. Apa dia ejaan tu DJ apa lebih kurang tu lah. Nak sebut susah. Jadi awak carilah formula tu, ada teknik dia. Dan teknik tu cikgu tak boleh ajar lah dekat sini sebab awak tak belajar. So kita kena guna try and error. Jadi try and error awak kena ingat, awak kena try lah. Daripada Kota Damansara, dia nak pergi semua bandar yang ada, semua tempat yang ada, laluan terpendek. Ni awak kena try and error. Nak pergi mana dulu? Nak pergi sini dulu ke? Sini macam tu ke? Adakah itu terpendek? Ataupun nak pergi mana? Awak kena try and error lah. Okay, kita try lah 2-3 kita try 2-3. So kalau tengok dekat sini, cikgu rasa ini dekat dulu, ni paling dekat. Lepas tu pergi sini. Lepas tu pergi sini. And then pergi sini. Itu choice pertama, kita try. Berapa tu? 4, 4.6, 3, 3.9. Satu lagi dia taklah susah sangat sebenarnya. Dia akan bagi benda yang awak boleh try 2-3, orang nampak dah jawapan dia. Dia tak akan bagi soalan complicated sangat. Dia tak akan bagi yang pecah kepala nak cari, tak adalah soalannya tu. 15.5 km. Ni laluan pertama. Okey, kita try laluan lain pula. Manakah laluan yang mungkin dia lalu? Yang ni. Ni. Logik tak yang tu? Macam tak logik je kan, sebab itu dah panjang 8 dah kan. Tapi kita try dulu. 3.5, 3, 3.9, 8.2. Tak. Tu dapat 18.6. Tidak. Kita try lain. Mana lagi? Mana lagi agak-agak yang lebih pendek? Yang mana? CD dengan DU cikgu. Sekali lagi? Yang ni? Lepas tu? Sebut, cuba try. Ni? Sini? Okey, kita try. 6.2, 3.9, 5.5, 4.6. 20. Lebih tu 20 dah. Tak boleh.
Mana lagi? Sini, sini. 4, 4.6, 5.5, 3.9. Lebih 18. Lebih. Nampak yang tu je lah sebenarnya tak memang yang tu pun sebenarnya. So yang tadi, yang mula-mula tadi yang ni. Sini. So laluan terpendek dia 15.5 ni jarak ni Ni soalan C, ni jarak dia, ni laluan dia. Okey, laluan dia adalah Kota Damansara, pergi Damansara Damai dulu, pergi Mutiara Damansara, pergi Damansara Utama, pergi Bukit Damansara. Maka itulah laluan dia. Macam cikgu cakap dekat awal soalan awak sebenarnya soalan SPM yang baru-baru yang KSSM ni dia tak susah soalan dia. Dia boleh jawab. Tapi masalahnya dia luas sangat skop dia. Awak kena tahu semua benda daripada form 1 sampai form 5. Kita tak boleh predik soalan. Tapi yang bagusnya dia tak susah sangat. Dia keluar soalan yang boleh katakan kalau awak tahulah benda tu memang boleh jawab. Kalau tak tahu benda tu memang tak boleh jawab langsung macam tu. Kalau dulu soalan susah. Tapi kita tahu soalan pun nak keluar. Kita ready dengan soalan susah tu. Kita ready lah kan buat banyak latihan. Tapi kali ni tak boleh predik. Dia cuma diganti balik dengan senang. Soalan senang, dia tak susah. Kalau cikgu lah kan, kalau cikgu macam cikgu ni cikgu mengajar semua subjek, semua form 1 sampai form 5, cikgu kuasai semua form. Cikgu tak ada masalah lah kan, cikgu suka yang version sekarang ni lah. Sebab soalan senang bagi cikgu. Soalan yang ni senang. Cuma skop dia besar. Siapa-siapa yang kuasai semua daripada form 1 sampai form 5, walaupun dia kuasai sikit-sikit dia taklah perfect, dia taklah kuasai 100% terror. Dia sikit-sikit saja pun dah cukup dah untuk skor dalam SPM. Tapi kalau langsung tak tahu, memang tak hebat lah. Kan contoh soalan ni kan, langsung tak tahu. Nak cari jarak pendek macam mana kan? Langsung tak belajar, dan memang tak hebat. Ibu soalan-soalan apa pun, contoh kalau kita tengok soalan yang mudah tadi kan. Ni soalan ni. Kalau langsung tak tahu, memang tak hebat. Kan? Ni pun senang saja, bukan susah pun. Perasan tak? Apa yang ada kat sini senang saja. Okey, habis soalan yang ke berapa tadi? Tak habis. Soalan C kan? Soalan D. Soalan D pula. Encik Rahidin seorang atlet berbesaran negara. Dia tinggal di Bukit Damansara. Dia menetapkan matlamat untuk berkayuh dengan laluan terjauh secara sahala. Secara sahala tu maksudnya kalau dia dah pergi tempat tu, dia tak boleh pergi lagi. Dia tak boleh dah pergi Kota Damansara, lepas tu patah balik, dia main kat situ saja. Tak boleh macam tu. Melalui semua tempat sebelum kembali ke rumahnya. Daripada Bukit Damansara, pergi semua tempat, nak balik ke rumah dia semula, nyatakan laluan tersebut beserta jaraknya. So dekat manakah laluan terjauh? Terjauh secara sahala. Start dekat Bukit Damansara, berakhir pun dekat Bukit Damansara juga. Sebab dia nak balik rumah dia kan. Okay, so kita nak kena buat daripada Bukit Damansara ke Bukit Damansara semula. Laluan terpanjang. Manakah laluan dia? Sini kot kan, terpanjang. Lepas tu sini. Lepas tu mana? Sini. Adakah itu laluan dia? Kita kena try dulu juga, tak ada cara lain sebenarnya. Dia tak susah sangat sebenarnya. Awak try 2-3 awak boleh nampak dah. Okay, so kita try yang tu. Okay. 8.2, 4.6, 3.5, 6.2, 3.9. Okay, kita tengok berapakah jarak dia tu kalau ikut laluan tu. 8.2, 4.6, 3.5, 6.2, 3.9. 26.4 kilometer. Okay. Ini yang pertama. Ni kita ambil daripada mana ni? Bukit Damansara, Damansara Damai, Mutiara Damansara, Kota Damansara, Damansara Utama, Bukit Damansara semula ni. Ni option pertama. Kita try yang tu. Okay, kita try yang lain pula. Mana? Dia pergi mana dulu? Dia pergi sini dulu. Lepas tu sini. Sini.
Cuaca rasa tu dah apa ni, bukan yang tu kan. Tak mungkin tu, betul tak? Tak mungkin yang tu. Try. 4.6, 4, 6.2, 39. 24.2 tak? Bukan. Okay, lagi. Ini kita try. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Macam tadi juga. Kan? Bukan. Okay, ada student kata macam ni. Cikgu boleh kalau kita buat macam ni? Sini. Ni tak boleh sebab dia pergi 2 kali tempat, nampak? Tu tak boleh tu. Ada student kata macam ni. Macam ni. Sini. Ni tak boleh. Sebab nanti dia akan pergi sini. Tu dah pergi 2 kali lah kan. Tu tak ciri lah tu. Tak ciri. Mana? Ada tak yang lain-lain? Orang nampak? Cuba try. Cikgu dapat paling panjang 26.4. Ini laluan dia. Orang dapat tak laluan lain? Kalau patah balik pun sama lah kan kalau kita guna yang ni. Ni samalah dengan yang style tu, cuma arah lah berbeza tak? Sama je. Jadi antara dua tu lah kalau nak guna yang tu pun boleh. Yang kedua boleh, yang pertama boleh. Sama dia nak pergi sini dulu. Lepas tu balik ke sini. Ataupun sini dulu, balik ke sini. Tak kisah sebab jawapan sama saja. Kita nak cari yang tak sama. Kita nak cari yang lebih lagi. Ada tak lebih lagi? Ada tak yang lebih lagi? Tak ada cikgu. Tak ada kan? Cikgu rasa pun tak ada pun. Macam cakap lah, dia soalan tak susah. Awak boleh buat pun sebenarnya. Try, awak nampak dah, boleh nampak ni lah jawapan dia. Maka itulah jawapan dia. Laluan dia pun ada, jarak pun dia ada. So dua-dua kita dapat lah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Jika dia mula berayuh pada pukul 7.10 pagi dengan beli laluan DD1, yang tadi lah kita kira, dan tiba di rumahnya pada pukul 9.35 pagi, kirakan laju purata dia. Laju purata, jumlah jarak, jumlah masa. Jumlah jarak dia kita dah dapat dah tadi 26.4 tadi tu. Itulah jumlah jarak dia 26.4 km. Jumlah masa dia kat sini lah. Jumlah masa dia 9.35 tolak 7.10. 25, 2 jam 20 minit. So 2 jam 20 minit tukar jadi jam. 25 bahagi 60 kita akan dapat 25 bahagi 60. Okay, kita dapat point sekali lagi. Jangan guna point, guna pecahan. Nanti kita akan dapat 26, 2 jam, 2.512. 2.512 jam. 25 minit tu bahagi dengan 60, kita akan dapat 5/12. So tekan kalkulator, 26.4 bahagi 2/5/12. So kita akan dapat 10.92 km per jam. Slow je dia bawa kan. Nama pun atlet berbasikal, slow je. 10 km per jam. Slow kan. Cikgu kena tukar soalan ni. Kena tukar soalan ni bagi laju sikit. Kan. Apa barang 26 km 2 jam lebih kan. Orang lain lagi jauh apa ni. Kalau 26 km tu tak sampai setengah jam pun sebenarnya kan. Kalau atlet berbasikal betul lah. 26 km tu setengah jam tak sampai. Ni dia 2 jam lebih. Apa barang kan. Dia faham tak soalan ni? Okay, ada soalan nak tanya? Okay, Ilham tanya tadi. Cikgu, kalau laluan BD ke MD, DU, KD, DD, BD boleh ke? Boleh kan, cikgu cakap tadi dia boleh asalkan jarak dia paling besar, paling panjang. Kalau ada dua jarak yang sama, boleh pilihlah laluan mana awak suka. Boleh.
Ilham boleh pilih mana-mana awak suka laluan dia. Okay. Dan kita berada kat soalan yang terakhir, soalan yang ke-7. Soalan ke-7 adalah soalan soalan kewangan form 4. Okay, jadual menunjukkan pelan kewangan Encik Yahya. Encik Yahya je, tadi Encik Yahya dah, ni Encik Yahya lagi. Gaji bersih dia 5,150. Pendapatan pasif dia 1,050. Lepas tu tolak simpanan tetap, dia tak beritahu berapa, kita nak kena kira nanti. Simpanan tetap kecemasan 270 dan baki dia 5,000. So berapakah P tu? Macam mana tak cari P tu? Ni gaji pendapatan dia ada 2. Tolak dengan ni sama dengan 5,000. Boleh faham tak? 5,150 tambah 1,050 tolak dengan P tolak dengan 270 akan sama dengan 5,000. So kita nak cari P lah sekarang ni. So tambah, kita settlekan dulu yang ni. Settlekan tiga-tiga tu dulu. 5,150 tambah 1,050 tolak 270. 5,930 tolak P 5,000. Jadi P akan jadi 5,930 tolak 5,000. P adalah 930. P tak dapat dah. Dia simpan sebulan 930. Okay. Seterusnya, dia ada perbelanjaan tetap. Rumah, motosikal, insurans. Jumlah dia Q. Tambahlah tu. Tambahkan ni, kita akan dapat Q. 1,750, 450, 250. So Q dia adalah 2,450. Jumlah dia 2,450. Itulah Q. Okay, lepas tu tolak tak tetap. Semua tu tak tetap. Jumlah dia R. So tambah semua sekali. Jumlah dia R. 1,400. Belanja dapur. Bil 200. Bil telefon 150. Petrol 200. Hiburan 300. So jumlah dia 2,250. Itu R. Lepas tu lebihan dia berapa? Nak cari S macam mana lebihan dia? Lebihan kita ambil baki tadi ni tolak dengan perbelanjaan tetap, tolak dengan perbelanjaan tak tetap, dapatlah S tu. Maka S adalah 5,000 tolak 2,450 tolak 2,250. 5,000 2,450 2,250. Ada baki lagi 300. Itulah S. So kita dah jawab dah. PQRS dah jawab dah. Okay, PQRS dah kita jawab. Ada student tanya, cikgu, bukan ke simpanan tetap ni dia kena 10% daripada jumlah pendapatan ni? Pendapatan dia 6,200. Bukan ke kita kena darabkan 10% darab 6,200? Jawapan dia 620. Bukan ke begini? Itu kalau soalan tu dia tak bagi yang ni. Dia tak bagi benda ni, awaklah kena tentukan sendiri berapakah P dia tu. Dia faham tak? Dia tak bagi yang ni, dia tak bagi yang ni. Dia tak bagi yang ni, awak kena tentukan sendiri berapakah P dia. Dan betul, 10%. Kita guna 10%. Kalau tak bagi apa-apa, kita guna 10%. Tetapi kalau dia cakap, dia simpan 15%, awak kena guna 15% lah. Peratusan ni dia cakap, awak guna. Ikut apa dia cakap. Kalau dia tak cakap, awak guna 10%. Tapi kalau soalan kita ni, dia kan guna 10% pula. Sebab dia dah bagi kat sini. Ni, dia bagi benda ni. So, mestilah benda ni adalah baki daripada dua ni, betul tak? Yang ni tolak yang ni, inilah baki dia. Maka janganlah guna 10% macam tu. Dia faham ikut soalan tu lah. Ikut situasi. Jangan semua benda, awak nak kena guna 10%. 10% tu pun dia sebenarnya cadangan saja. Jadi kita dah jawab dah soalan PQRS. Soalan yang kedua, berapakah peratusan simpanan tetap bulanannya daripada jumlah pendapatan bulanannya? Okey, berapakah simpanan tetap bulanan ni? Berapa peratusan? Dia simpan 930. Jumlah pendapatan dia 6,200. Jarak 1% lah. Itulah jumlah simpanan, jumlah peratusan simpanan dia. 930 bahagi 6,200
So jawapan dia akan jadi 15%. Dia simpan 5%. Bagus lah tu. Sebab dicadangkan 10%. Dia simpan lebih daripada 10%. Baguslah. Kan? Okey. Soalan yang keempat. Berapa keempat? Lepas tu ketiga lah kan? So dia banyak typo sikit ni. Dia banyak typo sikit soalan-soalan ni. Yang tengah nisbah penunjaan tetap kepada penunjaan tidak tetap. Nisbah tetap kepada tu titik-titik. Tu kepada titik-titik penunjaan tak tetap. Tetap kepada tak tetap. Ni soalan yang keempat ni. Ada tulis 4 lah, kita boleh tulis 4 juga lah. So tetap 2450, tidak tetap 2250. So kita cari nisbah dia. 2450, 2250. Yang ni kita boleh potong kosong dulu. 245, 225. Lepas tu kedua-dua tu boleh bahagi 5. Betul tak? Ataupun awak tekan macam ni. Awak buat per 245 per 225. Dapat apa? Cuba tekan kereta. 245 per 225. Awak kena dapat 49 per 45 kan? Itulah. 49, 45. Itulah jawapan dia. Tekan kereta 245 per 225. So dapat 49 nisbah 45. Itulah nisbah penunjang tetap dengan tidak tetap. Okey. Habis ke situ. Soalan yang seterusnya. Banyak lagi. BCD. Encik Yahya ingin membeli sebuah kereta dengan harga RM62,000. Dia merancang untuk membayar wang penuluran kereta sebanyak 10% dalam tempoh setahun. Hitungkan 9 bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamatnya itu. Okey, dia nak beli kereta RM62,000. Tetapi dia bukan kena bayar RM62,000, dia kena bayar 10% saja. Jadi 10% daripada RM62,000, kita akan dapat RM6,200. Dia nak kena sediakan RM6,200 dalam tempoh setahun. So berapakah simpanan bulanan dia? So simpanan bulanan adalah 6,200 bagi 12 lah. Kan? Sebab 12 bulan dia simpan dalam tempoh 12 bulan. 6,200 bahagi 12, kita akan dapat RM516.67. So sebulan dia kena simpan sebanyak RM516.67. Okay. Jika dia tidak mahu menggunakan simpanan tetap bulanan dan simpanan dana kecemasan bagi menyediakan wang penuluran tersebut, berikan satu cadangan untuk menolong Encik Yahya mencapai matlamatnya. Sebelum tu. Katakan cikgu buang soalan ni. Katakan cikgu buang benda ni. Ni, katakan cikgu buang. Dia nak kena simpan 5167. Okey, tengok dekat kita punya plan kewangan kita ni, plan kewangan Encik Yahya ni. Adakah dia dah simpan sebanyak 5167 tu? Dia ada lebihan, betul tak? Dia ada lebihan 300. Lebihan 300. Lepas tu dia ada simpanan kecemasan 270. Simpanan kecemasan memang tak boleh pakai sebenarnya. Simpanan kecemasan tu dia kata apa pun, dia kata ke dia tak kata ke memang tak boleh pakai. Awak kena anggap benda tu hilang je, tak boleh gunakan. Untuk pengiraan simpanan kecemasan kira tak ada. Awak jangan gunakan pula. Ni yang 930 ni boleh. Okey, 930 tu boleh tak digunakan untuk matlamat? Sekarang ni dah simpan 930, campur dengan 300, dia dah simpan sebanyak 1230. Boleh tak digunakan 930 tu untuk apa-apa matlamat? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Boleh sebenarnya. Kalau soalan tu tak beri syarat, simpanan tetap bulanan tu boleh digunakan untuk matlamat. Ingat tau. Yang ni boleh digunakan untuk matlamat. Yang ni pun sama juga, boleh digunakan untuk matlamat. Jadi sekarang ni dia dah ada 1230. Setiap bulan dia dah simpan 1230, yang mana benda ni boleh digunakan untuk apa saja dia nak. Dia nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, nak melancong ke, semua boleh guna duit tu. So kalau soalan tu tak beri apa-apa syarat, kita katalah dia nak simpan, dia perlukan 5167 RM516.67 ni, dia perlukan, kita bagi tahu dia dah dapat dah pun. Dia tak perlu buat apa-apa pun sebenarnya. Dia just relax, buat macam biasa, pergi kerja, balik kerja, spend macam biasa. Nanti cukup setahun dia akan boleh beli kereta. Even sebenarnya lagi cepat dia boleh beli kereta. Dia boleh beli kereta lagi cepat. Sebab dia perlukan 516 setiap bulan, dia simpan 1230 setiap bulan. Dia lagi cepat dia boleh beli kereta sebenarnya. Itu kalau soalan tu tak kata apa-apa.
Okay, tetapi kalau soalan itu bagi syarat macam ni. Yang kita nak, dia kata dia tak nak guna simpanan tetap bulanan ni, dia tak nak guna. Dia tak nak guna benda ni. So kita tak boleh usik lah 930 tu. 930 kita tak boleh usik ni. Tidak boleh usik. Yang 270 ni, 270 tu dia kata ke tak kata ke memang tak boleh. Memang tak boleh usik. Okey, dia tak boleh usik 930. So dia ada baru ada berapa? Dia baru ada 300 lah. Dia baru, ini boleh. Ini memang boleh. Lebihan ni boleh digunakan untuk matlamat. Okey, sekarang ni dia baru ada 300. Dia perlukan 516. So berapakah yang tak cukup? Okey. Dia perlukan 516, dia baru ada 300, dia perlukan lagi RM216.47. Ini dia perlukan lagi. Tajuk dia nak lagi. Tajuk dia. Dalam exam boleh tak buat macam ni? Boleh sebenarnya. Kalau buat macam ni dalam exam, nak lagi banyak mana? 216.47 boleh. Okey, lepas tu kita kena buat apa ni? Nampak tak dia kata? Berikan cadangan untuk menolong Cik Yahya mencapai matlamatnya. So kita nak kena buat apa ni? 2167 ni nak dapat daripada mana? Okay, boleh tak kalau kita kata insurans tak payah bayar dulu lah, bulan depan tak payah bayar insurans. Lepas tu pinjam ansuran bertusikan pun kita bayar sikit. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Apa ni? Simpanan tetap, peminjaman tetap tidak boleh diusik. Ingat tau. Nak buat pinjamatan, peminjaman tetap tidak boleh usik. Kalau boleh usik, yang tak tetap saja. Okay, jadi nak usik kat mana? Nak usik kat mana? Belanja dapur, bil, petrol, hiburan, mana? Of course lah kita nampak hiburan tu lah. Dia akan bagi sebenarnya dalam setiap soalan yang standard, yang soalan dalam soalan exam lah. Soalan exam, dia akan bagi benda yang memang jelas untuk boleh jimatkan sebenarnya. Macam soalan kita lah kan, hiburan lah. Dia tak akan bagilah soalan-soalan yang susah untuk jimatkan. Contohnya dia bagi makanan 400, lepas tu semua benda yang perlu, boleh faham tak? Semua benda yang takkan nak jimat ke benda tu? Boleh faham tak? Dia takkan bagi soalan macam tu. Soalan yang dia akan bagi, soalan yang jelas, kat situ boleh jimatkan. Dalam kes kita ni, hiburan tu lah kan, dia akan bagi punya. Kalau soalan lain cikgu pernah tengok, dia bagi rokok, kan, beli rokok. Situlah kita jimatkan. Kan? Hiburan, tempat-tempat yang tak penting, dia akan bagi macam tu soalan dia. Jadi, kita katakanlah, dia kena jimatkan belanja hiburan dia sebanyak 216 tadi ni. Dia perlu jimatkan perbelanjaan hiburan sebanyak RM216.67. Contoh. Kalau nak kata tempat lain pun tak apa. Kalau nak kata belanja dapur, kurangkan belanja dapur pun boleh sebenarnya. Cuma yang ni lebih baik lah, betul tak? Takkan nak apa? Belanja dapur kita nak kurang. Kalau kita berhibur kan, mestilah kita kena buang hiburan dulu. Secara logiknya macam tu lah. Okay. Itu dah soalan yang kedua. Jimatkan pembelanjaan hiburan. Okay, soalan seterusnya. Encik Yahya membayar wang penurunan secara tunai dan baki dibayar dengan pinjaman berfaedah sama rata 3.75% selama 7 tahun. Kirakan bilangan dikenakan ke atasnya. Okay, ini soalan form 3, soalan pinjaman. Okay, dekat soalan form 3, dekat topik form 3, bila soalan tu kata pinjaman, tak kira pinjam apa pun, kereta ke, rumah ke, kad kredit ke, whatever pinjaman, satu formula saja ada. Ini formula dia. A sama dengan P tambah PRT. Ini dia bagi dalam exam. Dalam SPM boleh bagi formula ni. A itu jumlah kena bayar. Semua soalan pinjaman, awak guna formula ni saja. Okay, berapakah hutang dia? P itu hutang dia. Dia harga kereta 62,000, dia bayar 6,200. So dia punya baki berapa? 55,800, betul tak? Itu baki dia. Boleh? Ni harga kereta, ni deposit, duit dia sendiri, ni baki dia. Baki itulah yang dia akan pinjam duit bank. Jadi pinjaman dia 55,800. Sekali lagi, darab dengan R, kadar faedah dia bagi tahu kat sini 3.5, 0.035 dan T dia adalah 7 tahun. Darab 7. So kita akan dapatlah dia punya jumlah yang dia kena bayar. 55,800 darab 0.035 darab 7.
So dia kena bayar 69,471 dan kita nak kira ansuran bulanan. Berapa ansuran bulanan dia? So sebulan dia kena bayar banyak mana? 69,471 tu kita bahagilah dengan 7 tahun dan kita bahagilah dengan 12 bulan. Dapatlah bayaran bulanan. So sebulan dia kena bayar RM827.4. Ada soalan ke? Ada sikit lagi. Kita ada lagi 2 soalan lagi. Okey, cuba teruskan dulu. Soalan C. Setelah beberapa ketika, jumlah simpanan tetap bulanannya ialah 12,000. Oh, ingat tak disimpan bulanan setiap bulan tadi? Yang 930 tadi ni? Ni 930 tu. Okey, bila dia simpan sekarang ni dah jadi 12,000. Dah jadi 12,000. Dia meletakkan wang itu ke dalam ekor simpanan tetap dengan kadar faedah 4.5% setahun dan dikompaundkan. Nampak tak dia kekuatan compound tu? So kalau compound kita kena formula MV lah. Tahu kan dekat form 3 dulu kita ada formula MV. Formula MV dibagi dalam exam. Dia akan bagi. Kirakan nilai matangnya setelah 5 tahun. So ini formula MV. MV P1 tambah R per N kuasa NT. Okay, dia punya P dia 12,000 lah kan. Disimpan 12,000. 1 tambah R. R dia adalah 4.5%. 0.045 per N. N dia berapa? Dia kata dikompaundkan setiap 3 bulan. 3 bulan satu compound. Bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. So setahun ada 4 kali. Betul tak? Bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. Setahun ada 4 kali compound. Itulah N. So N dia 4. 4 kali T dia berapa tahun? Kirakan dia tempoh 5 tahun. Tempoh 5 tahun. So 4 kali 5 lah. Okay, so kat sini 12,000. Yang ni berapa ni? 1 tambah 0.045 per dengan 4. Kita akan dapat 1.011. Ini jangan bundar tau. Sekali lagi nampak tak? Jangan kat sini bundarkan kepada 1.01 saja. Itu salah. Kan cikgu cakap bundar tu bukan dekat tengah-tengah. Bundar dekat last sekali. Kalau nak bundar last sekali. Kalau tak nak, kalau dekat tengah-tengah ni jangan bundar. Ni kuasa 20. Okay, yang ni kalau tekan kalkulator yang ni sahaja, mesti awak kena bundar, betul tak? Kalau tekan kalkulator yang ni sahaja, awak kena bundar. So jangan tekan kat situ lah, tekan semua lah. Tekan semua sekali. Kalau bundar, awak tekan yang ni sahaja, awak tak nak darab lagi dengan 12,000 tu, awak tak nak darab lagi, nanti mesti awak terpaksa bundar. So jangan tekan itu, tekan je semua sekali. 12,000 kurungan 1.01125 tutup kurungan kuasa 20. So jawapan dia adalah RM 15,009 ringgit 1 sen. Macam tu, nilai matang dia. 5 tahun dapat banyak tu. Okay, dan soalan terakhir kita petang ni. Dia kata dekat sini, Encik Yahya jatuh sakit dan mendapatkan rawatan di sebuah hospital swasta. Kan dia ada insurans tadi kan? Nampak tak dia ada insurans tadi? Insurans. Kan bila ada insurans, dapatlah pampasan kalau dia jatuh sakit. Okay. Encik Yahya jatuh sakit dan mendapatkan rawatan di sebuah hospital swasta. Bil perubatannya adalah 4,520. Jika insurannya mempunyai deductible sebanyak 300 dan co-insurans 90/10, berapakah jumlah perlu ditanggung sendiri? Dalam insurans ada 2. Dia kena tanggung sendiri dan dia akan dapat pampasan. Soalan ni, berapa dia kena tanggung sendiri? So, apakah formula dia? Kos ditanggung pemegang polisi. Apa formula dia? Okay, pemegang polisi akan tanggung deductible. Deductible dia kena tanggung sendiri. Dia kena bayar dulu deductible. 350 dia kena bayar dulu. 300 tu kena bayar. Lepas tu barulah syarikat akan bayar. Okay. Barulah apa ni? Syarikat akan bayar kan baki tu. So yang ni bil tolak deductible darabkan dengan peratusan co-insurans
pemegang polisi lah, sebab ni kita nak kena kira dia tanggung. Kalau syarikat tanggung, kita darablah dengan peratusan syarikat. Dia faham tak? Kalau kita nak kira pampasan, awak kena kira berapakah peratusan syarikat tanggung. Macam soalan tadi. Soalan mana tadi? Awak check balik. Yang di insurans tadi. Bil tolak deductible, darab dengan peratusan co-insurans syarikat. Kalau syarikat nak tanggung. Kalau dia kena tanggung, kena darab dengan dia punya co-insurans lah. Okay, so sekarang ni kita dah tahu dah dia punya deductible dia 300, dia bagi tahu. Okay, bil dia 4520, tolak sekali lagi deductible, itu formula dia. So baki ni kena darab dengan peratusan co-insurans pemegang polisi. Okay, dia bagi tahu kat sini 90-10. Yang 90 tu siapa punya tu? Yang banyak tu syarikat punya. Yang banyak tu syarikat, so pemegang polisi akan tanggung 10% saja. 10%. So kat sini tekan kita dapat jawapannya. 4220 darab 10%, 422. So dia kena tanggung RM722. Itulah yang dia kena tanggung. Dan itulah soalan terakhir kita. Habislah kita punya sesi kita. Kita start pada pukul 3.45 kan. Kita lebih kurang 1 jam 40 minit lah lebih kurang. Okey ke? Ada apa-apa nak tanya? Kita buka pada soalan kalau ada. Silakan. Kalau ada soalan. Tak Ini ada anak cikgu di sekolah jadi boleh tanya. Boleh faham cikgu ajar ni? Okey ke? Boleh. Okey. Boleh Okey. Jadi kalau tak ada soalan tu, cikgu serah baliklah pada cikgu Azban. Okey, jika tak ada, sekali lagi terima kasih pada pelajar-pelajar yang luangkan masa pada petang ni. Jadi saya doakan insya-Allah segala perkongsian ilmu yang telah dikongsi oleh Cikgu Azizul Ahmad mudah-mudahan menjadi bekalan insya-Allah. Tapi saya pasti semua pelajar yang ada ni dan rakan-rakan yang lain telah bersedia segala apa yang telah diajarkan oleh guru-guru, insya-Allah bakal diterjemahkan di atas kertas peperiksaan untuk subjek matematik dan juga subjek lain. Jadi kami mendoakan semua calon-calon SPM 2023-2024 ini dapat menjawab dengan tenang, sabar, dengan penuh keyakinan, jangan panik sekiranya terlupa. Mungkin Cikgu Azizul boleh bagi tip kot. Kalau dah terlupa tu macam mana tu dah apa dah dah terlupa formula, dah confused. Macam mana nak buat tu? Istighfar. Daripada tu apa? Istighfar banyak-banyak kan. Selawat banyak-banyak kot. Mungkin boleh bayangkan wajah cikgu-cikgu kot. Istighfar, bayangkan wajah cikgu matematik, Cikgu Azizul, penceramah-penceramah. Bayangkan wajah ibu apa, insya-Allah ilham tu datang insya-Allah. Tapi apa yang penting sentiasa bertenang, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, jadi sekadar tu saja Cikgu Azizul, terima kasih banyak kerana sejam lebih hampir dah pukul 5.30 alhamdulillah. Jadi kepada semua calon SPM, okey, good luck semua. Semoga anda berjaya di mercu kejayaan. Dapat straight A straight A terbaik. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.